Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wal salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'unillah ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan guru, Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini atau pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu, taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Sebelum itu, rajin-rajinlah melawat taman-taman syurga di dunia ini, iaitu majlis-majlis ilmu. Ilmu yang nak kita belajar tu mesti ilmu yang memberi manfaat. Dan alhamdulillah kita dah tamat. Kita petik dulu. Ya, iaitu usul tauhid dah tamat dah. Sebelum itu kita dah baca kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tamat juga. Dah dua kitab tamat dah. Malam ni kita sambung lagi satu kitab. Ya. Tapi yang ini entahlah, tak tahu sampai dulu tamat. Ya. Yang ngajar ni ke atau kitab dulu tamat. Nama kitab yang kita nak baca ni Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Artinya apa? Permata pemberian yang indah-indah dan menjaga segala hati yang lalai. Itu tajuk cakap Melayunya. Kitab ini sebagai tanda kasih sayang kepada tuan-tuan dan puan, saya bawa 13 je pun tak ada lebih. Kalau dia lebih, memang saya beri lebih.
Tapi hari itu aja dah. Saya beli itu di tapak, bukan di Ipoh Di tapak saya beli itu. Jadi saya bawa kemari itu untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk rujukan. Siapa yang nak milik sendiri, carilah. Di Ipoh banyak kedai buku. Mubarak ke, Pusaka Muda ke, carilah ya. Harganya saya beli lain harga lah. Saya beli borong sekali. Kalau kita beli apa RM10 harganya yang jauh itu. Mungkin RM10 atau RM12 kan. Ada yang rumi ni macam ni. Saya bawa yang rumi ni. Yang ni tak ada saya belinya. RM46. Kalau sekarang satu boleh lah. Kalau nak beli untuk macam ni tak boleh. Bukan tak ada, tak mampu lah. RM46 kalau ada yang rumi tu. Siapa nak yang rumi cari. Kulitnya tebal. Namanya Jauharul Mahub. Al-Jauharul Mahub. Permata yang indah-indah. Wa munabbihatil qulub. Dan peringatan bagi mereka-mereka yang lalai. Itu nama kitabnya. Dalamnya ni banyak fadilat-fadilat. Dia tak ada politik. Tapi politik ada tak dalam Islam? Ada. Cuma dia tak khususkan. Mesti mengundi ini tak ada. Babak mengundi tak ada. Tapi politik ada. Jadi segala fadilat ada tu. Fadilat Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat selawat. Fadilat tasbih. Fadilat tahmid, tahlil dan sebagainya. Macam-macam ada tu ya. Nama kitabnya Jauharul Mahub wa Munabbihatul Qulub. Jadi kitab itu untuk tuan-tuan lah malam ni. Tapi dah habis, yang bawa balik. Letak di surau ni. Bila saya datang, keluar kitab tu. Jadi rujukan kita. Kalau nak milik sendiri, carilah kedai. Kalau itu boleh milik sendiri. Kalau yang ini untuk milik surau. Baik. Berapa tahun nak habis tak tahu saya. Jangan kitab ni dulu apa ni? Tuan gurunya dulu habis. Baik, untuk malam ni kita sambung. Kita bukan sambung lagi pun, mula baca Muqaddimah. Karangan kita ini dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Jimah Al-Kelantani. Orang Kelantan. Saya difahamkan bahawa Syekh ni Tok Guru kepada Tok Kelani. Tok Kenali, bukan Tok Kelani, ya Tok Kenali. Tok Guru dia ni. Tok Kenali siapa tak kenal? Paling masyhur di Kelantan Tok Kenali lah. Tok Guru dia namanya Syekh Ali Al-Kelantani. Jadi banyak fadilat-fadilat di sini. Fadilat doa, fadilat sembahyang sunat, fadilat zikir. Apa saja ada di situ ya. Fadilat pakai sorban. Fadilat ini apa ni? Apa ni? Sugi ada semua ya. Carilah. Jadi mudah-mudahan kita akan mengamalkan Islam yang secara halus. Bukan yang kasar-kasar. Secara halus ni. Fadilat bersugi. Payah nak cari. Dalam kitab ni ada semua. Baik. Mula-mula baca muqaddimah dulu. Apa arti muqaddimah? Introduction. Kat Melayu apa? Pengenalan. Pendahuluan. Introduction ya. Itu muqaddimah. Apa-apa pun kita dia ada muqaddimahnya. Malam ni tak ada kecuali ada muqaddimahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca betul-betul. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tak betul. Dia nak Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabdu tu kena nyatakan. Dan semayang orang itu. Jangan Bismillah. Bismillah. Milah tu nama orang. Nyaut milah tu ayang. Apa panggil ayang tu ni? Mil ya. Bismillah. Dengar ke mana? Jangan Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. 3 sabdu tu. Lam, ra lagi satu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebut betul, baru makna yang betul. Iaitu dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Ya, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Ya. Baik. Ada penterjemahan di sini. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah atas segala hamba-Nya dengan sebesar-besar nikmat, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya dengan sehalus-halus nikmat. Sifat Allah ni dinyatakan dua jenis sifat. Yang pertama pemurah, yang kedua pengasihani. Pemurah Allah ni di dunia ni semua orang dapat. Orang beriman dapat, orang kafir dapat, orang taat dapat, orang derhaka dapat, orang semayang dapat, orang tak semayang pun dapat, orang puasa Ramadan pun dapat, orang tak puasa Ramadan pun dapat. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Ya, semua dapat. Tak mesti beriman. Itu Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa? Mengasihani. Itu untuk orang beriman saja. Kalau tak ada beriman, tak dapat. Ya. Ar-Rahim itu untuk orang yang ada beriman saja, baru dapat. Orang yang beramal soleh baru dapat. Tak dapat. Orang kafir tak dapat. Orang kafir terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Diperambat, dihalau orang kafir tu masuk neraka Jahannam secara berbondong-bondong. Tapi Ar-Rahim untuk orang beriman saja. Untuk Ar-Rahman semua dapat. John dapat, Benjamin Netanyahu dapat, Ariel Sharon dapat, George Bush dapat, lagi Joe Biden dapat. Joe Biden ni. Kenal Joe Biden? Biden tu nama orang Melayu. Joe Biden ya. Dapat belakang tu. Ya. Lim Wang Eng dapat, Lim Kim Siang dapat. Itu pemurah Allah Ta'ala ya, semua dapat. Ramasami dapat. Dapat? Tak dengar. Tapi Ar-Rahim untuk orang beriman aja. Untuk orang yang mengucap kalimah syahadah. Itu Ar-Rahim ya. Allah khususkan. Allah ada kabar dalam Quran. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Baik, cuba kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Namanya dah tadi. Kemudian Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam. Artinya segala puji bagi Allah yang menentukan ia akan zatnya. Khassa, khas tu tentu ya. Khassa nafsahu. Ataupun menentukan diri dia bid-dawam dengan kekal. Itu kekal. Dawam tu arti kekal ya. Dengan berkekalan. Apa saja milik Allah tu kekal belaka. Kuasanya kekal, penglihatannya kekal, pendengarannya kekal, ilmunya kekal. Itu Allah ya. Jadi segala puji bagi Allah yang segala-galanya kekal pada diri dia. Yang tak kekal apa? Yang tak kekal apa? Selain Allah lah, semua tak kekal ya. Yang bercakap ni mana kekal? Muda, dulu muda, kenapa dah tua. Dulu gagah, kenapa? Udah lama. Jalan pun dah ngempor. Beza. Dari dulu. Tapi Allah tetap kekal. Sampai bila. Kekuasaan Allah tu sampai. Bukan nak sampai hari kiamat. Lepas hari kiamat lagi. Sampai bila. Ya? Forever and ever. Tak ada pun terhenti. Itu dia. Itu dawam artinya. Apa saja kekal. Ya. Lagi. Waman alaina bi ni'matil iman wal Islam. Dan diberi kami ini nikmat. Paling besar nikmat ialah iman dan Islam.
Alhamdulillah, kita ni tergolong kepada orang yang beriman dengan yang menerima agama Islam. Tengok mana rasminya. Dan yang mengurniakan atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar. Nikmat iman dan nikmat Islam. Tak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Kalau tidak, kalau tak ada bagi Tuhan kita ni iman dan Islam, orang Melayu dulu agama apa? Tuan-tuan, apa agamanya? Hindu. Kalau tak datang Islam ke tanah Melayu ni, tak datang Syekh Abdul Aziz daripada Arab Saudi, datang ke Melaka ketika itu, maka orang Melayu Hindu lagi sampai sekarang Hindu. Kalau Hindu, gimana kalau Hindu? Kalau sekarang ni Hindu lagi gimana? Pakai sorban orang saya nak ke? Yang ngajar siapa? Kalau Hindu yang ngajar siapa? Govinda Raju. Tu imam tadi siapa? Apa namanya? Tu imam tadi. Imam Maghrib tadi siapa nama? Dia tak kenal nama? Brahmasami. Mujol dah Allah bagi iman dan Islam. Yang belakang tu Lechmi namanya tau. Parimala Dewi. Lagi apa? Kasturi. Saroja. Mujur kita dapat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar. Sebab itu kita kena pelihara iman tu sampai kita mati. Sampai kita mati nak dalam keadaan beriman. Itu yang kita doa tu, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikanlah kami dalam keadaan beriman. Wasyurna bil iman. Himpunkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Wa adkhil jannata ma'al iman. Kembalikanlah kami ke dalam syurga, masukkanlah kami dalam syurga dengan iman. Itu iman. Lepas beriman kena Islam. Kerana iman dan Islam lain tu. Iman tu percaya, Islam tu perbuatan kita. Dia manifestasi dengan kepercayaan kita. If you believe, you practice. If you don't practice, that means you don't believe. Faham ke ni? Kalau kamu percaya, kamu akan amalkan. Kalau kamu tak percaya, tak ada kamu amalkan. Jadi Islam tu amalan daripada iman. Amal. Kalau dia beriman, dia akan amalkan. Allah perintahkan sembahyang, kita pun sembahyang. Allah perintahkan berzakat, kita pun zakat. Allah perintahkan kita puasa, kita pun puasa. Kerana kita ada iman. Orang yang tak buat perintah Allah tu, dia tak beriman dengan hukum itu. Orang yang tak sembahyang, dia adalah tidak beriman dengan perintah sembahyang. Orang yang tak puasa, dia tidak beriman dengan perintah puasa. Dia tak percaya. Cuma dia mengaku dia beriman aja. Itu kita kan. Itulah nikmat yang paling besar. Nikmat iman dan Islam. Bukan semua orang dapat ni. Dalam dunia ni berapa peratus manusia yang beriman? Berapa peratus? 20% saja. 1/5 daripada penduduk dunia ni yang beriman. 1/5 aja tau. Lagi 4/5? 4/5 lagi apa? Kapio belakang. Ada tak negara-negara dalam dunia ni langsung tak ada orang beriman? Ada. Negara-negara Amerika Selatan mana ada orang beriman? Brazil mana ada orang beriman? Peru mana ada orang beriman? Argentina mana ada orang beriman? Chile mana ada orang beriman? Uruguay mana ada orang beriman? Kalau ada pun diplomat-diplomat aja. Yang sebenarnya beriman tak ada. Rakyat-rakyat tak ada beriman. Jadi hanya ada 1/5 saja orang beriman. Lagi 4/5 kapio belaka. Dalam dunia ni, di akhirat besok, semua manusia-manusia akan dibariskan kepada 120 baris. Everybody will be lined up into 120 rows. Daripada 120 baris itu berapa baris orang beriman? Tengok jari saya, berapa? 3 baris saja. Lain semua kapio. Berapa peratus? 3/120. Berapa? Oh, hidup mengaji matematik lain. Berapa? 2.5%. Macam kita bayar zakat tu. 2.5% saja beriman. Yang lain tu semua kapio.
Alright, itu dia. Jadi alhamdulillah kita ni termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kalau tidak kita kafir lah. Kalau kafir, kalau kita Hindu macam mana agaknya? Itu belakang tu. Kalau Hindu dia, macam mana pakainya? Pakai terkung itu kan? Pakai baju aurat itu kan? Apa pakainya? Sari. Panjang ke pendek sari tu? Panjang, berbelit-belit. Tahu? Tapi perut nampak juga. Mujur dapat beriman, dapat pakai apa tu kan? Dapat menutup aurat dan sebagainya. Dapat semayang, dapat baca Quran, dapat selawat, dapat zikir dan sebagainya. Jadi syukur kita ni menerima iman. Kalau tidak, kafir. Dia kafir terus masuk neraka. Tak ada soal jawab lagi dah. Terus masuk neraka je. Nah, kamu dapat. Wa khalaqa min nurihi nuru hamsihi Muhammadin sallallahu Muhammadin qabla an yakhluqa Adama bil fai'am. Artinya yang menjadikan daripada nurnya. Ya. Allah jadikan nur tu apa? Cahaya. Apa jadi nur? Akan nur kekasihnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nabi Muhammad tu Allah jadikan daripada nur Allah tu. Daripada nur dia, cahaya. Itu Nabi Muhammad tu tak pernah melakukan yang haram. Tak usah yang haram, yang makruh tak pernah. Akhlak dia macam mana? Akhlak Nabi Muhammad tu. Akhlak dia macam mana? Akhlak Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya ialah akhlak Al-Quran. Kerana dia jadi nur. Tak ada melakukan kemaksiatan. Tak ada melakukan kekejian. Daripada nur Allah ya. Wa khalaqa min nurihi nur habibihi, kekasihnya. Tadi saya salah baca tu, bukan hamsi ni, habibihi Muhammadin qabla an yakhluqa Adama bil fai'am, yang menjadikan daripada nurnya akan nur kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar Nabi Muhammad apa nak jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa sengaja tak nak jawab, dia dikira sebagai orang apa? Orang apa? Kedekut, bakhil, lagi, tangkai jerin, lagi, tak hidung, masin, sampai tak? Ya. Jadi bila dengar je Nabi Muhammad tu, jawab sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad je. Itu dia. Akan segala perkara daripada arash. Bukan, dia tak hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada bahawa dijadikan Adam. Sebelum jadi Adam, Nabi Muhammad dah ada dari nur tu. Cuma tak dijadikan bentuk badannya. Jamin nurnya dah ada. Rohnya dah ada. Sebelum Nabi Adam lagi. Dengan 2000 tahun lamanya. 2000 tahun tau. Bil fai'am. Tapi 2000 tahun dia, nur tu dijadikan Allah. Lepas tu dah 2000 tahun baru jadi Nabi Adam. Khabar pada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ngapa pada malaikat? Ingat ketika aku bagi tahu malaikat, aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ni. Khalifah tu manusia lah. Aku nak menjadikan manusia di atas muka bumi ni. Terkejut malaikat tu. Kenapa? Heran dia. Kenapa Allah nak jadikan manusia? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawab malaikat kepada Allah, kenapa kamu nak menjadikan makhluk-makhluk di atas muka bumi ni yang kerjanya hanya menumpahkan darah saja? Manusia mana ada perang tak perang? Daripada zaman batu lagi ada perang tak manusia? Tuan-tuan dan puan, ada kaji sejarah tak? Zaman batu perang tak? Perang. Zaman tak ada pakai seluar lagi, perang lagi, pakai cawat aja, perang lagi. Sampai ada kain baju. Sampai zaman apa? Zaman moden. Lepas itu tak berhenti. Sampai perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua, perang dunia yang ketiga, sekarang ni perang dah. Ada berhenti ya? Di mana berhentinya perang? Langsung tak ada. Kenapa kamu nak jadi apa itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat
tak pernah perang pun, tak pernah bergaduh pun. Mereka kami ni sentiasa bertasbih dan mentakdirkan kamu. Itu malaikat kerjanya. Ya? Memuji dia aja. Subhanallah, 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 subhun qudus rabbuna wa malaikatu ruh. Yang kamu nak jadikan manusia tu apa? Bunuh-bunuh aja, menumpahkan darah aja. Sedangkan kami bertasbih aja. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Kamu mana tahu? Aku tahu lah apa aku buat. Ya, itu dia. Allah jadikan manusia. Nabi Adam lah mana jadikan Adam, ya. Itu manusia yang pertama. Ya, tapi sebelum dijadikan Adam, dah jadi Nur Muhammad dulu dah lah. Baik. Kemudian khalaqa wa khalaqa minhul asya'i min arshin ilal farshi ilal farji wa hakama alaiha bil insiram. Dan pada yang menjadikan daripada nur kekasihnya Nabi Muhammad tadi akan segala perkara daripada arash. Allah jadikan arash. Arash tu apa benda? Tuan-tuan, bila sebut arash tu apa bendanya? Lindungan di padang mahsyar. Kerana di padang mahsyar tu matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Kecuali mereka yang dapat naungan arash. Itu namanya arash. La zillu illa zilluhu. Tidak ada lindungan melainkan lindungan arash Allah Ta'ala. Hati kalau dah sejengkal matahari itu, berpeluh ke tak? Berpeluh ke tak? Apa lidahnya? Ada yang perlu had mata kaki, ada yang perlu had peti, ada yang perlu had lutut, ada yang perlu had paha, ada yang perlu had pinggang, ada yang perlu had dada, ada yang perlu had leher. Tahu mana leher? Ya Allah, leher mana? Leher. Orang Pekan benar ke mana? Belajar cakap kamu gajah sikit. Orang gajah kata-kata leher. Hai ni. Ada yang apa? Kepala ada, had hidung ada. Mulut ada. Malahan ada yang berenang dalam peluhnya sendiri. Ya? Itu arash. Ya? Siapa yang jadikan arash? Allah Ta'ala. Ya? Hingga ke bawah petala bumi. Sampai petala bumi. Ada 7 petala bumi. Dan apa? Dihukumkan atasnya dengan binasa. Semua binasa. Yang tak binasa hanya Allah aja. Lain semua binasa. Bil insiram, semua binasa belaka. Wassalatu wassalam, ada puji Allah belaka. Waktu baru kita selawat kepada Nabi, ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usu rahmatan lil anam. Dan selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dia memberi rahmat bagi sekalian makhluk. Dia memberi rahmat bukan saja kepada kita, memberi rahmat kepada sekalian makhluk, manusia, binatang, burung, ikan, matahari, bulan, semua makhluk tu. Memberi rahmat kepada semua sekalian makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kamu diutuskan wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Itu Nabi Muhammad, ya. Dengan ada Nabi Muhammad lah kita dapat segala-gala kemudahan-kemudahan dalam hidup ni. Kerana dia membawa rahmat. Wa ala alihi wa sahbihi nujumil ihtida'i fi zalami. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya bintang petunjuk, yakni mereka itu seperti bintang dapat petunjuk dengan dia di dalam kelam. Tadi selawat kepada Nabi, ini kepada sahabat. Jangan lupa kepada sahabat. Kerana sahabat Nabi itu seperti apa? Seperti bintang di langit. Nabi ngapa ni? Apa kata Nabi? Ashabi kan nujum. Sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana sahabat dan saya kamu dapat petunjuk. Kerana dia itu seperti bintang di langit. Abu Bakar seperti bintang di langit. Umar seperti bintang di langit. Uthman seperti bintang di langit. Ali seperti bintang di langit.
Abdul Rahman bin Auf seperti bintang di langit. Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua seperti bintang di langit ya. Ikut mana-mana tak apa. Nanti dapat petunjuk. Patutnya itulah jadi bintang pujaan kita. Siapa bintang pujaan kamu? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa bintang pujaan kamu? Umar Ibn Al-Khattab. Siapa bintang pujaan kamu? Abdul Rahman bin Auf. Patutnya itulah. Ini tidak. Siapa bintang pujaan kamu? Michael Jackson begini. Mereka Elvis Presley. Orang Melayu lah Siti Nurhaliza. Itu bintang dia. Bintang pujaan dia. Patutnya bintang pujaan apa? Sahabat-sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Siti Fatimah Az-Zahra, itu sahabat, anak Rasulullah. Jadi bintang pujaan kita. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana saja kamu akan dapat petunjuk. Itu sahabat ya. Jadi selawat kepada Nabi, kemudian kepada sahabat dan juga keluarga dia. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi nuju wa mil iktidai fi zalam. Artinya dia di atas segala keluarganya dan sahabatnya bintang petunjuk. Dia mendapat petunjuk ya. Yakni mereka itu seperti bintang, dapat petunjuk dengan dia di dalam kelam. Ketika dalam kelam ikut sahabat dapat cahaya, dapat petunjuk. Wa 'alat tabi'in wa tabi'in wa 'alat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil izdiham. Wa 'alat tabi'in, dia kata tabi'in itu artinya orang-orang yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi ikut para sahabat, itu namanya tabi'in. Dia bukan bersama dengan Rasulullah, tak pernah bergaul dengan Rasulullah, tapi dia ada bergaul dengan para sahabat, itu namanya tabi'in. Lepas tabi'in itu apa? Tabi'at tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi anak kepada tabi'in itu panggil tabi'ut tabi'in. Mereka tak ada bergaul dengan Rasulullah, tak ada bergaul dengan sahabat, tapi bergaul dengan tabi'in. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Sekitar 300 tahun selepas Nabi Muhammad SAW. Itu namanya kawasan itu, golongan itu dipanggil apa? Salafus Soleh. Apa namanya? Sekali lagi. Apa namanya? Salafus Soleh. Salaf tu orang dulu. As-Soleh tu majoritinya baik-baik belaka. Itu namanya Salafus Soleh. Karena ini sabda Nabi. Apa kata Nabi? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Itu hadis Nabi tu. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kurun berapa tahun? Satu kurun berapa tahun? 100 tahun. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. 1 tahun lepas itu. Mana ada 1 tahun? Kemudian sekali lagi Nabi sebut. Summal ladzina yalunahum. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Dia 1 tahun lepas itu. Mananya 1 tahun zaman Nabi, 1 tahun lepas Nabi, 1 tahun lepas itu. Berapa? Sate berapa? 300 tahun. Kumpulan itu golongan itu dipanggil salafus soleh. Golongan yang dahulu-dahulu yang majoritinya soleh-soleh. Macam mana solehnya? Sembahyang sunat aja dama tu, sama ada sahabat ke tabi'in ke tabi'ut tabi'in ke sunat saja paling malas, paling tak guna, paling curut. Sehari semalam 100 rakaat. Ya. Siapa ada 100 rakaat kata? Tidak nak kampung mana nak masuk dalam Facebook. Orang ini sembahyang sunat 100 rakaat sehari semalam ada? Ini kira maghrib tak ada nak sembahyang sunat? Lepas azan ni dia tak nak sembahyang sunat. Kenapa? Al-sunnah kau wajib ni. Dan saya tu di ngambil tutup. Kalau saya sembahyang sunat kan nunggu pula. Tapi ada dah sengaja tak siur, ada dah. One more time, ada ke tak ada orang saja tak siur nak sembahyang sunat? Ada ke tak ada? Ngapa? Ngapa jawab? Saja aja. Sunat je ni. Jual bibir anda sunat je, bukan wajib ni.
Yang sunat-sunat tu lah tuan-tuan akan dapat darjat di sisi Allah Ta'ala. Nak kata tak darjat di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan ada orang tak mati yang kata. Dah mati tu Allah akan bagi darjat bagi mereka-mereka yang mengerjakan sunat-sunat. Tahu darjat? Pangkat. Ya. Di akhirat besok Allah bagi pangkat al-muflihun yang dapat kemenangan. Nak kata nak. Sekali lagi, nak kata nak. Al-faizun. Dapat berjaya. Orang yang berjaya di akhirat. Tak kata nak. Diam tak nak apa je. Macam apa? Al-abrar. Orang yang sentiasa berbakti. Macam apa? Ashabul yamin. Golongan apa? Golongan kanan. Tak kata nak. Kau diam lagi. Tak kata nak. Ada? Banyaklah buat yang sunat. Ini nehin aja. Tak siap. Alah sunat ke wajib ni ya. Jadi yang makruh adalah makruh. Padahal makruh tu Allah benci. Bila Allah benci, semua nanti akan benci. Ada. Tamang alah mana buatnya. Ngajar nak macam tu ngajar ni. Kan? Kemudian apa? Amma bang. Apa dia amma bang? Dan kemudian daripada itu, selepas daripada itu, amma ba'du. Fa yaqulul abdul faqirul Ajani Ali ibni Abdul Rahman Al-Kalantani. Ya. Adapun kemudian daripada itu, ba'du tu kemudian itu lepas ini nak cakap apa? Kemudian daripada itu amma ba'd. Dalam kitab semua dia tulis amma ba'd atau selepas itu apa nak kata? Maka kemudian daripada itu yang fakir. Tengok tu. Pengarang ni menggelorkan diri dia ni fakir. Apa kata fakir? Apa kata fakir? Apa tak ada, apa kerana? Iman tak ada, ilmu tak ada, amal tak ada, akhlak tak ada. Tapi menggelorkan diri dia fakir. Kita terus kena ngarang kita, baca kitab tak tahu. Tapi mengeluarkan diri dia anda hebat. Tapi orang dulu macam tu dia. Dia mengeluarkan dirinya fakir. Apa tak ada? Iman tak ada, amal tak ada, akhlak tak ada, ilmu tak ada. Dia mengeluarkan diri dia al-fakir ya. Apa tak ada? Berkata dia. Ya. Dia pun kemudian dari itu maka berkata hamba yang fakir lagi mempunyai kesalahan, banyak salah. Sedangkan mereka itu mana ada salah-salah. Zaman itu mana ada wajang dalam rumah ada tak? Zaman kitab ni ditulis, ada wayang dalam rumah tak? Ada tak? Masa dulu kata dia, orang tua dulu jangan tengok wayang haram katanya. Tapi sekarang ni orang yang mengatakan haram tu tak mengatakan haram tu. Kenapa? Dia dah ada wayang dalam rumahnya. Tak ada tengok balik kan? Mudah. Padahal orang tu dia mengatakan dia fakir, tak ada apa, tak ada kesalahan. Padahal dia banyak kesalahan, dia mengaku dia salah. Namanya Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Apa arti Al-Kalantani? Orang Kelantan. Dia orang Kelantan. Ulama-ulama dulu memang begitulah, menggelarkan diri dia, tempat dia besar, tempat dia hidup, tempat dia dewasa. Kalau Kelantan dia panggil Kelantani. Okay, ada pun nama Hasan Basri. Hasan Al-Basri. Ada tak? Tak pernah. Wali tu. Basri tu apa? Dia duduk di bandar Basrah. Lalu menggelarkan diri dia Hasan Al-Basri. Ada pun nama Syekh Daud Al-Fatani. Ada tak? Namanya Daud. Dia orang apa? Orang petani. Syekh Daud Al-Fatani. Ngarang kitab. Ngarang kitab Matla'ul Badrin. Syekh Daud Al-Fatani. Lagi tu apa? Sekarang ni ada seorang lagi. Hidup lagi nyawanya. Masih ada lagi. Syekh Nurdin Al-Marbuh Al-Makki Al-Banjari. Ada pun dengar? Ada pun dengar tak? Namanya Nurdin
Lagi al-marbuk, berarti dia mau berkat, ke mana pergi ada berkat ni. Ada je orang nak apa bersedekah, ada je orang nak infak. Al-maki apa? Maki orang ni kau je. Apa maki? Dia belajar di Mekah, lama di Mekah, mungkin diri dia tu al-maki. Al-Banjari, dia orang Banjar, orang Kulaan. Tu dia. Ada lagi sekarang ni. Dia duduk di Indonesia sekarang ni. Ada pondoknya. Ya? Orang nak datang sini? Darul Ta'lim dia datang. Ya? Tempat dia datang tu betul saya ngajar tu. Dia tenang memang saya. Ganti dengan dia. Syekh Nurdin Al-Marbuk Al-Banjari, Al-Banjari, Al-Maki Al-Banjari. Orangnya lawa. Orang Banjar ni lawa tak putih-putih anunya. Kulitnya. Handsome pula tu. Alim pula tu. Hafal Quran pula tu. Saya pun nak salam dengan dia. Dapat mencium tangan dia. Ya. Dapat mencium tangan. Bukan masa itu. Dulu sebelum itu lagi. Dia selalu datang Kota Raja. Tahu mana Kota Raja? Kota Raja dia selalu. Ya, Ustaz Azhan tu memang biasa dengan dia tu. Selalu manggil dia. Dia punya ceramah punya handai ya. Terang aja. Tak ada apa? Tak ada sama-sama. Itu dia Al-Banjari. Orang Melayu ada, orang Perak ada. Ada orang dengar Idris Al-Marbawi. Namanya apa? Deri. Tapi duduk di mana? Lubuk Merbau. Dia panggil Al-Marbawi kerana dia orang Lubuk Merbau. Lagi apa? Ada tak lagi? Ada ya. Arsyad Al-Banjari ada. Namanya Arsyad, daripada orang Banjar. Dan sebagainya. Itu dah bunyi habis tu. Nanti kita sambung lagi. Muka pertama dah habis. Kita akan sambung berkat yang kedua ya. Tak ada tempat saya berhenti tadi. Contoh saya tak tahu. Tak ada sendiri ya. Nanti kita akan baca apa? Hadhihi kalimat. Betul ya? Ini kalimat, perkataan-perkataan. Nah, itu akan kita baca insya-Allah. Bulan depan lah. Kalau tak padam. Kalau padam, cari ustaz lain ya. Bukan ni seorang ustaz, banyak ustaz lagi. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Itu mukadimahnya. Tak tahu berapa lama kita nak baca kitab ni. Kitab ni belum habis pun ada. Tapi ada satu tempat tu dah habis. Tak tahu berapa belas tahun baru habis ya. Baru habis. Sekejap ni ada lagi satu tempat tu dia dekat nak habis dah. Belum habis lagi. Baru dekat nak habis. Tahu di mana? Di kampung Cekui. Tahu Cekui? Dekat nak habis ya. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Sama ada pelajaran yang kita bicarakan pagi petang ni, malam ni, ataupun perkara-perkara luar daripada pembicaraan kita. Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Saya diajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Al-Muhajirin, Taman Candan Desa. Alright, sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.